Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Hasan Saran SPRM bercermin diri lepas siasat hakim. Berita sepenuhnya. Siasatan dijalankan SPRM ke atas Hakim Mahkamah Rayuan mengundang rasa kesal salah seorang ahli jawatan kuasa pemantau agensi berkenan. Kata Hasan Abdul Karim, sebagai badan pencegahan rasuah, SPRM bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan pihak lain mempertahankan kebebasan badan kehakiman negara. Menurutnya, para hakim di Malaysia mesti dilindungi daripada tindakan sewenang-wenang pihak eksekutif bagi membolehkan mereka berfungsi tanpa rasa takut dan pilih kasih. Saya sebagai seorang ahli jawatan kuasa mengenai rasuah, JKMR SPRM yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi memantau agensi itu, berasa kesal terhadap campur tangan agensi terbabit sehingga mengganggu kebebasan badan kehakiman. Dengan tindakan mereka, SPRM menyiasat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, katanya dalam kenyataan hari ini. Tambah ahli Parlimen Pasir Gudang itu lagi, apa yang dilakukan SPRM ke atas Muhammad Nazlan bukan sahaja pelanggaran prinsip pemisahan kuasa antara badan eksekutif dan kehakiman, malah suatu serangan terhadap institusi terbabit. Katanya, SPRM perlu sedar bahawa Muhammad Nazlan dilantik Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Justru katanya, mereka tidak boleh bertindak sesuka hati hanya berdasarkan wujudnya satu laporan polis. Perlembagaan Persekutuan jelas meletakkan kaedah bagaimana seseorang hakim boleh dibicarakan dan dilucutkan jawatannya. Sekiranya tindakan SPRM sekarang menyiasat hakim dengan sesuka hati berterusan, maka ia akan menimbulkan ketakutan serta kebimbangan buat hakim untuk melaksanakan tugas mereka di mahkamah, katanya. Sudah disahkan Mahkamah Rayuan. Kenyataan Hasan itu hadir ketika SPRM mengesahkan mereka menyiasat Muhammad Nazlan, ekoran dakwaan dibuat penulis blog ke atas hakim terbabit. Untuk rekod, Muhammad Nazlan ialah hakim yang mengadili perbicaraan ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak yang didakwa atas pelbagai pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Pada 28 Julai 2020, dia mensabitkan Najib atas semua 7 pertuduhan selepas mendapati pasukan pembelaan ahli Parlimen Pekan itu gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Dia kemudian menghukum Najib di penjara selama 12 tahun dan denda lebih RM210 juta. Najib kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan. Pada 8 Disember tahun lalu, panel 3 hakim mengekalkan keputusan Muhammad Nazlan. Malah mereka menganggap kes Najib itu sebagai keaiban negara. Kata Hasan, ketika ini wujud persepsi bahawa tindakan SPRM ke atas Muhammad Nazlan ada kaitan dengan keputusannya terhadap Najib. SPRM sewajarnya tidak terlibat dengan usaha balas dendam pihak-pihak tertentu terhadap Muhammad Nazlan. SPRM juga perlu sedar, terdapat usaha yang konsisten daripada pihak tertentu yang tindak tanduk mereka boleh dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan kehakiman dengan cubaan mencemarkan integriti hakim yang membicarakan kes Najib, katanya. Menurut Hasan lagi, semua pihak perlu memahami keputusan Muhammad Nazlan telah disahkan oleh sebuah panel 3 hakim Mahkamah Rayuan. Kepada SPRM, saya menyeru supaya memandang pada diri mereka sendiri. Beberapa laporan polis secara rasmi telah dibuat ke atas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkait isu pembelian saham yang mencurigakan yang menimbulkan kemungkinan berlaku satu kesalahan di bawah akta SPRM. Saya berasa kesal sehingga kini tiada siasatan dilakukan ke atas Azam, malah cadangan JKMR
yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara, Rais Yatim, agar Azam direhatkan tidak dihiraukan oleh SPRM, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, serang Hakim Muhammad Nazlan, taktik kotor untuk cemari Badan Kehakiman Malaysia. Berita sepenuhnya. Rasa tidak puas hati terhadap sabitan hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sindiran Berhad harus ditangani secara langsung melalui rayuan di mahkamah, bukannya melalui taktik kotor untuk menyerang hakim perbicaraan. Sehubungan itu, ahli jawatan kuasa Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Lim Wei Jiat, mengetengahkan bahawa serangan terhadap hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, telah dilakukan seorang blogger yang kontroversi dan tidak berkredibiliti. Lim yang juga seorang peguam berkata demikian dalam kenyataan mempertahankan hakim yang menjalankan amanah tanpa rasa takut atau pilih kasih di akaun Twitternya hari ini. Menurutnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki, menyatakan bahawa agensi itu telah memulakan siasatan terhadap Muhammad Nazlan atas aduan jumlah wang yang tidak dapat dijelaskan di dalam akaun miliknya. Katanya, Azam menjelaskan bahawa kertas siasatan telah dibuka mengikut prosedur apabila suatu laporan telah dibuat secara rasmi. Pertama sekali adalah tidak tepat apabila SPRM mencadangkan bahawa kertas siasatan mesti dibuka secara automatik sebaik sahaja suatu laporan dibuat. Undang-undang memperuntukkan pihak berkuasa untuk tidak melayan aduan tidak berasas pada tahap awal, supaya tidak membuang masa dan tenaga semua pihak, terutama apabila aduan sebegitu mula-mula timbul daripada seorang blogger yang kontroversi dan tidak berkredibiliti, katanya. Lim juga berkata, apa yang mengecewakan ialah siasatan oleh SPRM kini digunakan oleh ahli politik tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan keraguan terhadap integriti Badan Kehakiman dan Muhammad Nazlan sendiri. Serangan sedemikian, katanya, akan menghilangkan kepercayaan orang ramai terhadap Badan Kehakiman, terutama apabila melibatkan perbicaraan SRC dan 1MDB yang diawasi dengan teliti di seluruh dunia. Sebarang ketidakpuasan hati terhadap sabitan Najib oleh Mahkamah Tinggi harus dibawa ke peringkat rayuan dan bukan melalui taktik kotor yang didorong oleh politik sebegini, katanya. Menurutnya, mudah bimbang dengan corak baru-baru ini oleh sesetengah pihak di luar sistem kehakiman yang cuba campur tangan dalam sabitan Najib. Dunia sedang memerhati, dan jika benar-benar berlaku campur tangan, ini akan membawa kesan yang amat teruk terhadap ekonomi dan sistem demokrasi negara. Kita tidak boleh membiarkan ahli politik yang mementingkan diri sendiri menjejaskan hakim tertentu supaya ia sesuai dengan matlamat politik mereka. Badan Kehakiman adalah salah satu institusi bebas terakhir yang berdiri. Tolong bantu mempertahankannya, katanya. Majlis Peguam juga berpendapat siasatan SPRM ke atas Muhammad Nazlan boleh dilihat sebagai menjejaskan kebebasan mahkamah dan melanggar doktrin pengasingan kuasa dan tidak berperlembagaan, menekankan bahawa sudah ada mekanisme perlembagaan sedia ada dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menangani aduan tentang salah laku kehakiman. Dalam menyokong hakim yang bebas dan berintegriti, Majlis Peguam juga memberi amaran bahawa
Malaysia tidak harus menyerah kepada pendekatan mudah dalam mengendalikan suara-suara tidak bertanggung jawab yang menggunakan papan kekunci dengan melakukan serangan dalam talian terhadap kebebasan mahkamah. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata, dakwaan Raja Petra secara konsisten terbukti palsu dan tidak berasas, dan bahawa penulis blog yang didakwa bersembunyi di London perlu diminta pulang ke Malaysia untuk menghadapi siasatan berhubung dakwaannya terhadap Muhammad Nazlan. 21 April lalu, Muhammad Nazlan membuat laporan polis berhubung satu artikel mendakwa beliau sedang disiasat kerana wang yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dalam kenyataan hari ini berkata, laporan itu dibuat bagi menafikan tuduhan palsu dan tidak berasas yang berniat menjatuhkan kredibiliti Muhammad Nazlan sebagai hakim selain mengganggu sistem keadilan serta institusi kehakiman. Pejabat ini memandang serius terhadap tuduhan dan komen seperti ini dan mengingatkan orang ramai bahawa tuduhan terhadap badan kehakiman bertujuan mengganggu gugat kes-kes yang sedang dalam proses perbicaraan adalah satu pelanggaran prinsip sub judice, katanya. Serangan dalam talian terhadap Muhammad Nazlan sebagai hakim perbicaraan SRC baru-baru ini mula muncul lebih 1,5 tahun selepas keputusannya pada Julai 2020 yang mendapati Najib bersalah, atau dengan kata lain hanya kira-kira 3 bulan selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi mengenai sabitan kes itu. Najib hari ini mengemukakan petisyen rayuan kepada Mahkamah Persekutuan berhubung 2 keputusan mahkamah itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.